Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan subjek ekonomi tingkatan 6 yang bertajuk Sistem Ekonomi Campuran. Apa yang kita akan belajar dalam sistem ekonomi campuran ini ialah: yang pertama, maksud sistem ekonomi campuran; yang kedua, contoh-contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran; dan yang ketiga, ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Apa itu sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran ialah satu sistem ekonomi di mana individu bebas membuat keputusan dan menjalankan aktiviti ekonomi dengan wujud campur tangan kerajaan. Dalam sistem ekonomi campuran, pihak swasta dan kerajaan juga bersama-sama membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi. Ini adalah contoh-contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, negara kita sendiri iaitu Malaysia, yang kedua Indonesia dan yang ketiga Jepun. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran terbahagi kepada 5. Yang pertama, sistem pemilikan; yang kedua, sistem membuat keputusan; yang ketiga, sistem agihan pendapatan; yang keempat, sistem insentif atau peruntukan sumber; yang kelima, sistem penentuan harga. Ciri yang pertama ialah sistem pemilikan. Pihak swasta bebas memiliki sumber ekonomi untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Pihak swasta mengeluarkan barang yang dikehendaki oleh pengguna dengan bermatlamat memaksimumkan keuntungan. Seterusnya, kerajaan juga memiliki sumber ekonomi untuk mengeluarkan barang awam. Kerajaan juga mengawal penggunaan sumber supaya sumber ekonomi dapat digunakan dengan cekap dan teratur untuk kepentingan bersama. Kerajaan juga menggunakan sumber ekonomi yang dimiliki untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang strategik yang tidak dapat dikeluarkan oleh sektor swasta seperti penyediaan prasarana dan perkhidmatan pertahanan. Selain itu, kerajaan menggunakan undang-undang untuk mengawal sumber ekonomi demi menjaga kebajikan masyarakat dan memelihara kestabilan ekonomi negara. Kerajaan juga campur tangan dalam kegiatan ekonomi melalui undang-undang dan peraturan untuk menggalakkan persaingan yang sihat dan adil di kalangan pengeluar. Yang kedua pula ialah sistem membuat keputusan. Pengguna, pengeluar dan kerajaan bersama-sama membuat keputusan ekonomi. Pengguna, pengeluar dan kerajaan perlu membuat keputusan ekonomi bersama-sama supaya dapat mengelakkan pembaziran dan masalah asas ekonomi dapat diselesaikan. Seterusnya, individu dan pihak swasta bebas memilih barang untuk memaksimumkan kepuasan dan memaksimumkan keuntungan. Individu bebas menggunakan faktor pengeluaran untuk menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi yang dapat memaksimumkan kepuasan dan keuntungan persendirian. Selain itu, peruntukan sumber ditentukan oleh mekanisme harga dan dikawal oleh kerajaan melalui undang-undang dan peraturan. Pihak swasta mengeluarkan barang yang dikehendaki oleh masyarakat dengan bermatlamat memaksimumkan keuntungan. Kerajaan pula campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk mengeluarkan barang awam yang gagal disediakan oleh mekanisme harga. Akhir sekali, kerajaan memiliki sumber ekonomi untuk memaksimumkan kebajikan dengan mengeluarkan barang awam. Sistem ekonomi campuran yang ketiga ialah sistem agihan pendapatan. Dalam sistem ini, agihan pendapatan lebih setara dan seimbang kerana wujudnya campur tangan kerajaan. Pengenaan cukai kepada golongan yang berpendapatan tinggi dan pemberian subsidi kepada golongan yang berpendapatan rendah. Kerajaan menjalankan sistem ini bagi merapatkan jurang agihan pendapatan. Agihan pendapatan yang tidak setara menyebabkan jurang pendapatan antara golongan kaya dengan golongan miskin semakin besar. Oleh itu, kerajaan campur tangan dengan mengenakan cukai kepada golongan kaya dan memberi subsidi kepada golongan miskin. Keadaan ini akan merapatkan jurang pendapatan dan mencapai agihan pendapatan yang lebih setara. Ciri yang keempat ialah sistem insentif atau peruntukan sumber. Dalam sistem ini, individu bebas memperoleh dan mencari kekayaan dan pengeluar bebas bersaing untuk mendapatkan keuntungan maksimum, tetapi dikawal oleh kerajaan. Kerajaan mengeluarkan barang awam untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Oleh itu, terdapat pelbagai insentif untuk meningkatkan daya usaha individu dan kerajaan. Ciri yang terakhir ialah sistem penentuan harga. Dalam sistem ini, harga barang yang tidak ditentukan oleh kerajaan ditentukan melalui mekanisme harga.
Contoh harga barang yang ditentukan oleh mekanisme harga ialah harga cermin mata. Seterusnya, harga barang keperluan ditentukan oleh kerajaan untuk menjaga kebajikan rakyat. Contoh harga barang yang ditentukan oleh kerajaan ialah tepung, gula dan minyak. Itu sahaja dari kumpulan 3. Sekian, terima kasih.